Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 16 September. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Perjuangan Allahyarham Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Datuk Talib Zulkifli dalam memerangi rasuah dihargai. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, Allahyarham pernah berkhidmat di pelbagai peringkat termasuk perkhidmatan awam sebelum dipilih menjadi calon pada pilihan raya umum negeri ke-7 pada 1996 dan telah menyumbang banyak idea dalam pembangunan kawasan Jepak Jaya. Beliau telah banyak menyumbangkan idea-idea dalam pembangunan tersebut. Tetapi Allah telah menentukan lebih sayang kepada Allahyarham. Beliau menghembuskan nafas akhir tengah hari tadi. Hadir sama ialah pemangku Tuan Yang Terutama Tan Sri Datuk Amar Mohamad Asfia Awang Nasar, Menteri Pembangunan Wanita dan Pembangunan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Negeri Sarawak yang diterajui oleh Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah dan beberapa kenamaan lain. Jenazah Allahyarham selamat dikemumikan pada pukul 10.12 malam selepas solat jenazah di Tanah Perkuburan Islam Semariang di Putrajaya Kuching. Beliau meninggalkan seorang balu, 2 orang anak lelaki dan perempuan termasuk 4 cucu. Allahyarham dirujuk ke unit rawatan rapi Hospital Normah pada pukul 10 pagi semalam. Allahyarham mengalami pelbagai komplikasi kesihatan termasuk jantung, darah tinggi, kencing manis serta buah pinggang. Susulan pemergian Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Allahyarham Datuk Talib Zulkifli, satu pilihan raya kecil di Dun Jepak mungkin diadakan. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Seri Idris Buang berkata, dengan tempoh matan Dun Sarawak masih kurang 3 tahun adalah menjadi kebiasaan kerusi yang dikosongkan mesti dipertandingkan. Dan kalau kita kira mungkin ada lebih kurang 3 tahun hayat Dun yang penggal yang ada sekarang ini tinggal. Jadi mungkin mengikut kehendak undang-undang by election perlu diadakan dalam masa tertentu, mungkin 60 hari. Pun begitu, Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Datuk Amar Mohamad Asfia Awang Nasar akan memaklumkan pengosongan kerusi Jepak kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebelum langkah seterusnya diambil. Dengan itu, beliau percaya PRK Jepak seharusnya diadakan dalam tempoh 60 hari selepas mendapat makluman dari Speaker. Beliau ditemui RTM selepas memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Datuk Talib di Pusat Perubatan Normah malam tadi. Sementara itu, bagi Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Sugambas, beliau menyifatkan pemergian Allahyarham satu kehilangan besar bagi politik Sarawak dan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB dengan pengalaman luasnya dalam arena tersebut. He's a leader. I think Sarawak has lost strong and good experienced leader. He's been helping his constituency. He's been serving Sarawak in a lot of position. So it's a great loss to the state of Sarawak. Beliau ditemui media selepas memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham di Pusat Perubatan Normah. Datuk Amar Douglas antara beberapa pemimpin utama negeri yang memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang pada malam tadi. Bagi Menteri M. Fikot yang juga adun kemenar Datuk Seri Dr. Stephen Rundi, pemergian Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Allahyarham Datuk Talib Zulkifli telah meninggalkan legasi kepimpinan yang telah meletakkan piawai kepimpinan beramanah dan berintegriti yang tinggi untuk menjadi panduan kepada pimpinan-pimpinan akan datang. Kehilangan beliau tiada galang gantinya. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menzahirkan ucapan taziah kepada keluarga Allahyarham. Tambahnya lagi, seluruh warga Bintulu, PBB Jepak dan PBB Kemenar merasakan kehilangan seorang pemimpin yang bukan sahaja setia kawan tetapi juga seorang yang tegas untuk memastikan keadaan kepimpinan parti terutamanya parti PBB dan GPS di kawasan Jepak, Kemenar dan di Bintulu sentiasa dalam keadaan sebaik mungkin. Allahyarham Datuk Talib Zulkifli, 72, meninggal dunia di Pusat Perubatan Pakar Normah Kuching sekitar jam 6 petang semalam.
Menurut pengurus Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Jepak Samsudin Abdul Razak, Allahyarham memang tidak berapa sihat kebelakangan ini dan kali terakhir Samsudin bertemu Allahyarham pada minggu lepas. Beliau berkata demikian semasa dihubungi di Bintulu. Baik, Persekutuan Malaysia adalah perjanjian terbaik bagi Sarawak untuk mencapai pembangunan yang lebih besar melalui sebuah negara yang lebih besar dan bersatu padu dan mempunyai penduduk yang berbilang kaum dan agama. Pemangku yang di-Pertuan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dalam perutusan bersempena Hari Sarawak berkata beliau amat gembira kerana pemimpin Kerajaan Persekutuan sejak zaman bekas Ketua Menteri Sarawak Allahyarham Perhentian Sri Anand Satem telah mengiktiraf kepentingan Perjanjian Malaysia 1963 yang telah memberikan lebih banyak autonomi kepada Sarawak. Beliau juga amat gembira dengan kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng yang telah banyak berusaha untuk rundingan selanjutnya dengan Kerajaan Persekutuan agar semangat sebenar MA 63 dapat direalisasikan. Satu kejayaan ketara ialah mendapat 5% cukai jualan negeri SST ke atas minyak dan gas Petronas yang telah banyak membantu Sarawak membiayai keperluan prasarana dan infrastruktur terutamanya jalan raya, jambatan, air terawat dan bekalan elektrik, perumahan, telekomunikasi, kesihatan, pendidikan dan kebajikan rakyat. Setakat April 2023, Sarawak telah menerima 13.3 bilion ringgit dari SST semenjak ia dilaksanakan pada bulan Januari 2019. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia memaklumkan penghargaan perlu diberikan kepada Premier dan anggota kabinetnya atas kejayaan mereka membangunkan Sarawak agar terus maju melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang bertujuan untuk memastikan Sarawak mencapai status maju menjelang 2030. Beliau amat yakin Sarawak akan mencapai wawasan 2030 memandangkan semua dasar yang diperlukan untuk mencapai wilayah maju telah digubal dan dilaksanakan. Beliau turut mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua warga Sarawak. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mendapat penghargaan khas Anugerah Emas Hasanah daripada Yayasan Hasanah pada Majlis Anugerah Hasanah Gold Trades yang diadakan di Kuching semalam. Anugerah tersebut sekaligus menjadikan baginda sebagai penaung tekstil warisan Malaysia sebagai penghormatan terhadap komitmen dan dedikasi terhadap pemeliharaan kraf, tekstil dan kemajuan industri kraf negara. Baginda mewakilkan isteri pemangku yang di-Pertua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Puan Sri Datin Amar Fatimah Muhammad Iskandar untuk menerima penghargaan khas tersebut dalam majlis anugerah yang julung kali diadakan itu. Ia disampaikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri diiringi pemegang amanah dan pengarah urusan Yayasan Hasanah Datuk Syahira Ahmad Bazari. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Syahira berkata dengan anugerah benang emas, Hasanah bukan sahaja bertujuan memelihara dan mengekalkan tradisi pembuatan tekstil Malaysia yang pelbagai, tetapi juga untuk memberi penghargaan kepada individu yang terlibat. Beberapa penggiat tekstil dan kraf dari seluruh negara turut menerima anugerah pada majlis berkenaan. Isu menara tiada piring komunikasi di Sarawak akan diselesaikan pada hujung bulan ini selepas beberapa perkara diselesaikan. Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Fahmi Fazil berkata beliau akan memberi perkembangan terkini mengenai isu tersebut dalam masa terdekat. InsyaAllah saya harap dalam masa sebelum hujung bulan, sekiranya semua berjalan dengan lancar, akan ada satu pengumuman baik ya, untuk menyelesaikan dengan kita harap secara menyeluruh masalah Naked Tower yang telah lama membelenggu rakan-rakan di Sarawak. Beliau berkata kesaling hubungan selular masih menjadi keutamaan pihaknya meskipun terdapat perkhidmatan alternatif seperti Starlink yang hanya menawarkan perkhidmatan panggilan internet menerusi data. Tambahnya, terdapat beberapa perkara juga masih diteliti termasuk penggunaan Starlink untuk menara USB dan isu menara tiada piring di beberapa menara pintar milik Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC yang berjumlah 600 buah. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 peringkat negeri Sarawak di Dewan Jamilah Yayasan Sarawak di Kuching. Turut berlangsung Majlis Penyampaian Sijil Penghargaan kepada Rakan Strategik Penyampaian Anugerah Semarak Gemilang 2023 yang disaksikan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Haji Julaihi Narawi.
Kementerian Pendidikan Malaysia telah meluluskan projek pembangunan dan penyelenggaraan melibatkan 417 buah sekolah daif di seluruh negara tahun ini. Menurut Menteri Pendidikan Falina Siddiq, projek berkenaan meliputi 195 buah sekolah di Sarawak dan 132 buah sekolah di Sabah. Projek tersebut merangkumi 78% daripada keseluruhan sekolah daif di kedua-dua buah negeri. Pelaksanaan projek adalah berjalan dengan baik walaupun terdapat kelewatan. Perkembangan ini kita pantau dan kita nak pastikan dia mengikut timeline yang kita nak lah. Walaupun ada hiccup, ada beberapa kelewatan, tetapi dia masih boleh kita teruskan kerana kita ada pemantauan-pemantauan. Kita ada pasukan pemantau. Kementerian Pendidikan juga mempunyai pasukan pemantau bagi melihat perkembangan terkini projek tersebut. Fadlina ditemu selepas meninjau projek penyelenggaraan di Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. Penyelenggaraan bangunan sekolah itu termasuk bumbung yang rosak akibat bencana pada April lepas melibatkan kos melebihi RM300,000. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 16 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.